Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni sembang-sembang online episod 14. Tajuk kita malam ni ujian IQ. Tajuk ringkas tapi penjelasannya nak komen dalam Facebook satu ayat tak boleh. Sebab tu Dr. Suri terpanggil untuk berkongsi dengan kita malam ni untuk bagi penerangan yang lebih jelas apa tu ujian IQ untuk memberi pencerahan, memberi penjelasan kepada kita semua, terutamanya ibu bapa anak-anak autistik lah, sebab kita dalam Facebook Autism Malaysia kan. Alhamdulillah bersama kita malam ni Dr. Suri Charles, Clinical Director Hearts to Mind Johor Bahru. Dari jauh. Jadi hari ini kita bersiaran, saya di Selayang, Dr. Suri di JB. Ya. Di Sempadan Negara. Betul. Apa khabar Dr. Suri? Alhamdulillah, khabar baik. Stres agak sikit lah tadi kan. Agak stres tadi, tapi okey, semua sudah okey sudah. Okey, sebab teknologi pun limitation juga kan? Yes, betul. Bila-bila kita lah hujan. Yelah, internet pun tak reliable juga, but kita buat yang terbaik. Yang ini pun harap-harapnya boleh dapat kita dapat lebih ramai orang memahami lah. Sebab kalau kita buat satu event nak tunggu siapa yang datang, itu satu lagi hal. But this one, untuk information Dr. Suri, program ini akan dirakam dan kita akan upload di YouTube Autism Malaysia. Mak, saya jadi famous ke? So far views kita tak ada sampai 1,000, satu video tak pernah sampai 1,000 lagi lah, but ratus-ratus tu adalah. Tapi dia mudah lah nanti bila ada siapa-siapa tanya kan ujian IQ untuk anak autism tu macam mana dan keperluannya, kita boleh refer lah pada link video ni. Betul. Sebab macam kita cakap tadi, tak boleh nak terangkan dalam satu ayat kan Dr. Suri? Betul, dalam 1 jam pun sebenarnya tak cukup. Tapi malam ni, sebab tu kita mula awal pukul 8. Harap-harap dalam tak lebih 2 jam sebab esok anak-anak semua nak sekolah. Betul. So kita dah. So harap-harap boleh cover. Soalan pertama, sebab ujian IQ ni semua orang rasa macam tahu. Tapi sebenarnya tak berapa faham. Kan? Semua orang pernah dengar. Saya pasti semua orang pernah dengar. And then semua orang faham kalau IQ tinggi tu maksudnya bijak. Kalau IQ rendah tu mungkin ada masalah pembelajaran ataupun ada diagnosis lain. Tapi itu yang secara asas. Itu yang kita faham. Jadi hari ini kita nak Dr. Suri terangkan apa itu ujian IQ sebagai clinical psychologist dan educational specialist lah. Seterang-terangnya. Okey, saya cuba terangkan dengan seterang-terangnya. Okey, apakah itu ujian IQ? Pertama sekali kita nak kena faham dulu IQ. Apa itu IQ? Kan intelligence quotient. That means kita cuba nak melihat bagaimana pintarnya anak kita lah ataupun kecerdasan minda. Okey, so itu IQ. Tapi kadang-kadang orang sendiri faham pemahaman dia tu IQ tu maknanya pandai. Oh, kalau di sekolah dapat 10A, pandai. Tu high IQ kan. Yang mana anak kecil-kecil dah dapat main dengan phone, tahu slide itu pandai. Itu dah IQ sudah. Tapi mostly semua punya pemahaman IQ tu, that means kalau anak tu sekolah bagus, pandai, dapat A, selalu lulus kan, cemerlang, itu saja that means dia ada high IQ. Tak semestinya. So sebenarnya IQ ni adalah dia sebenarnya mengukur, dia mengukur kita punya kognitif, bukan akademik ke apa-apa. So basically dia kecerdasan, dia nak check lah kita punya kecerdasan kita sama ada kita boleh berfikir ataupun tidak, all of those kind of things. So dia mengukur potensi intellectual. Potensi. Dan mental ketangkasan ketangkasan dan kemampuan mental kita lah, minda kita kuat ke tak kuat. So itu yang kita nak kena faham. Sebenarnya IQ ni bukanlah sebenarnya ujian IQ. So
Kan? Dia Pasal bukanlah confirm kan. Confirm macam kalau IQ tinggi mesti score exam. betul. Betul. Ataupun kan kita nak tahu jugalah kan sama ada okey anak kita ni berpotensi ataupun tidak. Kan? And then on top of that kita pun nak tahu juga dia kemampuan dia tu kat mana. You know, all of those kind of things. So itulah yang kita buatkan IQ. So macam mana secara ringkas, sebab kalau nak explain betul-betul apa yang dibuat dalam assessment ni, dalam ujian IQ ni, mesti susah lah juga nak explain. Tapi secara ringkas, apa yang dibuat dalam IQ test? Maksudnya bila seorang anak ataupun seorang individu tu datang untuk IQ test, apa yang dibuat? Apa yang dia buat? Kira dia punya proses lah IQ test tu. Proses lah. Macam nak klik dekat komputer je ke atau macam mana? Tak. Okay, so basically kalau kita buat test tu bukanlah macam MRI. Okay, masuk dalam terowong gitu. Ataupun brain sikit lah. kita letak apa tu, wire-wire di kepala. Bahagian kepala, lob-lob ni semua ada electromagnetic field semua itu. Bukan macam tu sebenarnya. Kita buat test tu, memang kita ada gunakan a few tools lah yang memang dah disediakan di luar lah. Yang mostly common is of course Pearson lah, daripada Pearson kan, company Pearson, dia yang buat all those tools. Itu daripada United States. Itu daripada United States. UK juga ada. Dan sekarang dia punya ujian dia tu dah diterjemah kepada banyak bahasa, macam bahasa Cina, bahasa Jepun, bahasa Perancis, bahasa Jerman, bahasa Indonesia, semua dah ada. So tapi cumalah kena beli sajalah kan. Tapi soalan tu sendiri dia ada ubah tak bila dia nak digunakan dalam di negara lain? Kalau itu dia that's the thing pasal IQ test ni. Memang ada sometimes memang ada discrimination dia, ada bias dia kan. So tools tu kalau test dia daripada US, soalannya tu agak lain pasal dia punya test bukan 1-2 sahaja, banyak. So one of the test kita nak kena adapt to the local punya content. So question dia mungkin kalau macam dekat US mostly general knowledge, semua based on the US and the world, kan? UK pun sama, based on mostly UK punya history, sejarah, all those kind of things. Kalau Indonesia mungkin ada yang company-nya yang dah terjemahkan, saya tak pasti pasal saya belum lagi tengok dia punya Indonesia punya intelligent tools lah, test tools belum tengok lagi. But if you get a good psychologist, a good doctor, who dah faham, walaupun dia tak ada contoh Malaysia belum ada lagi keluaran WISH under Pearson, belum keluar lagi. Tapi dia cuma ada macam UK punya ataupun US punya. Ataupun mungkin senang pasal bahasa dia gunakan yang Indonesian punya. So dia nak kena ubah suai lah sikit soalan-soalan tu untuk nak kenakan dengan content punya local content punya knowledge, education punya subjek yang dia mengajar dekat sekolah, ataupun macam sejarah Malaysia ataupun tempat-tempat Malaysia. Pasal budak-budak ada yang tidak ada peluang kan, tak ada peluang dia pergi ke luar negeri, manalah dia tahu pasal Taris ke pasal Amerika ke, dia tak tahu kan. Betul. Tahu apa yang kat dalam Malaysia sahaja. So mungkin kita tanya di mana terletaknya Batu Cave. Contohlah, that's just one of the information test. Test. Kalau dia tahu Batu Cave, dia tahulah di Selangor. Those kind of things, ataupun di mana Batu Feringgi, di Penang. Saya dah 9 tahun Malaysia, so saya banyak tempat dah tahu. Those are the test yang kita akan nak kena ubah, tapi those are the part of what we call the verbal comprehension test. Itu ada macam-macam lah, ada information, ada vocabulary, ada few other things lah kan. So kita kena pandai ubah suai lah. Macam saya memang dah ada lah, saya dah sediakan semua. Jadi kalau saya yang Malaysian, saya akan gunakan yang Malaysian punya yang saya dah sediakan. Jadi kalau saya ada macam yang dari luar negara, yang dari UK, saya akan guna yang untuk UK ataupun US. Macam gitu barulah kata orang Malaysia aci. Betul, baru adil, baru fair lah. Kita boleh cakap. Pasal kalau budak tu
ujung pangkal pun tak tahu, you tanya soalan yang daripada pasal negeri Germany ataupun Spain, manalah dia tahu, dia tak boleh nak jawab. So memanglah knowledge zero. Kan? So those are the tools that kita guna. Tapi yang macam test-test yang lain tu banyak ada non-verbal ataupun kognitif, perceptual reasoning semua just through kognitif sahaja. Dia yang tak ada pen and pencil or on the screen. Okay, dia ada dua cara lah. Satu is online on the screen, lagi satu pen and pencil. Ataupun just verbal. Kalau macam for me, kalau macam ada student yang non-verbal tapi dia boleh faham bahasa communication, so I suruh dia tunjuk sahaja. Okay, tunjuk to answer. So those are the things, yang question-question yang lain semua yang tak perlukan verbal communication, itu tak perlu tukarlah, pasal itu memang universal. Pasal dia perceptual reasoning, visual spatial punya test, habis dia ada block design punya test, all of those things. So itu semua tak perlu verbal. Semua so kita akan gunakan both lah. Kadang-kadang kita ada certain puzzles atau blocks yang kita ada kit dia tu, kita akan gunakan untuk budak tu buat. Lebih-lebih lagi kalau budak terlalu kecil lah kan, umur tu kan. Tapi again, kita tak banyak gunakan apparatus. Pasal cognitive is cognitive, it's mental. You have to do through your mental. Okay, so dari situ kita akan test dia lah. So tools dia macam-macam sebenarnya tools dia. Wechsler is one of the most commonly used, kan? Wechsler WISC untuk budak. Untuk orang yang tak faham tools tu, sebab tools kalau orang biasa tools like hammer and wrench, kan? So tools dalam kata untuk assessment ni adalah set of questions, soalan ataupun kan assessment. It's bukannya semestinya alat kan? Bukan alat macam pisau tu semua, no. Bukan wire-wire semua, no. It's just purely list of questions and a list of items that he has to yang dia kena buat. Then like I said lah, kadang-kadang maybe ada apparatus lah untuk kita nak tengok budak punya, because again like I said, walaupun dia 100% kognitif, tapi daripada mental tu dia boleh activate tangan dia untuk buat. That's part of partially part of cognitive. Pasal kalau kognitif kita tak dapat nak plan our actions, tangan kita pun tak boleh nak bergerak, kan? So those are the tools. So tools is not necessarily barang-barang lah, no. It's just simple. It's very easy sebenarnya. Dia tak dia tak intimidating lah, dia tak menakutkan anak-anak lah kan. Lebih-lebih kalau you dapat psikologis yang cool, yang playful, yang tahu interact dengan budak-budak. And then of course dia punya bilik assessment dia pun main peranan juga kan. Pasal kalau budak nak budak autism yang you tahu that dia new places environment tu memang dia tak susah dia nak adjust kan. Certain kids tak ada apa-apa. Tapi still untuk semua anak-anak, bila dia dengar nak pergi klinik ataupun pergi doktor, jumpa doktor saja kadang-kadang datang. Lepas tu bila dia datang nak buat test, dia tengok bilik dia dah macam very clinical testing room kan. Kadang because of that dia akan lebih nervous. Bila dia nervous, dah stress, anxious. Bila dia dah stress and anxious, brain block. Brain freeze, so dia tak boleh perform. Itu pun satunya. So nanti bila dia tak boleh perform, you tulis 0101 at the end of habis test scoring nombor 2. Skor cuma 2 sahaja. Mestilah dia pun macam 2 sahaja kan. A lot of factors sebenarnya kalau nak dapatkan scoring yang betul-betul 100% sebenarnya tak perfect. Jadi kalau macam untuk anak autism ni bila nak datang untuk ambil test ni, susahlah kalau macam kita macam tetapkan untuk 1 jam mesti siap. Kalau biasanya tempoh dia untuk kebiasaannya untuk orang yang tanpa disability tu berapa lama, and then untuk kalau anak autism yang mungkin ada masalah fokus apa semua berapa lama ambil masa? Okay, kalau anak just yang tak ada learning disability, tak ada
neurodevelopmental disorders ke apa-apa ke, tak ada sensory issues, tak ada ADHD ni semua, selalunya dalam 1.5 jam. Satu sesi saja? Satu sesi. Okay. Satu sesi 1.5 jam. Kalau orang yang tak ada lah. Kadang-kadang pernah juga yang budak yang tak ada apa-apa masalah pembelajaran ke apa-apa, dia memang tak ada, tapi dia perlukan untuk sesuatu, saya tak ingat. Walaupun dia so-called normal, tapi test tu ambil makan masa 3 jam juga. 3 jam. Asal dia punya orang teliti dan betul tak nak fail, dia nak pass. Dia tu yang mana testing yang tak digunakan waktu. Pasal ada certain kita gunakan waktu kan. Give you dalam macam jangka exam lah. Dalam jangka masa 20 saat you mesti habis. 20 saat 20 to 30 saat you must finish, you must habiskan satu task. So because dia melainkan yang timing lah. So yang tak ada timing tu dia betul-betul buat dengan teliti, dia betul-betul fikir. Jadi because of all of that, about 3 hours lah. Tapi yang mana anak-anak yang ada ada neuro condition ke apa-apa ke learning disability, selalunya makan masa dalam 3 to 4 jam, paling 3 to 4 jam lah dalam satu sesi. Tapi juga pernah 4 hari. Bersambung. Hari pertama cuma buat dalam 30 minit, 40 minit, because waktu buat tu saya dah nampak, because that's why saya cakap perlukan clinical eye. Bila you buat testing tu bukan setakat tools, just check, ambil scoring data. No, you nak kena ada clinical eye untuk nak observe during sewaktu buat assessment tu. Pasal kita nak tengok budak tu punya behavior, clinical learning behavior, dia punya frustration level, kan, dia punya focus and attention dia berapa lama dia boleh, tu semua kita nak kena tengok. So bila saya nampak budak ni macam selepas dia punya first testing tu, dalam setiap 5-10 minit saya kena berhenti water break, kemudian datang balik buat lagi, kemudian 10 minutes. Pasal saya tahu, saya tengok, saya cakap okay, budak ni punya attention span, fokus mungkin dalam 3 minit saja. So sebelum 3 minit tu, right on 3 minit, saya cakap okay, stop, let's go, take a break. So kerana itu ambil masa 4 hari. So saya terpaksa cakap dengan ibu ayah, okay, saya kena berhenti 30 minit. Ibu ayah, 30 minit saja, dah habis macam testing apa ni kan. I was like, no, tidak. Saya akan buat lagi 2-3 hari. So kena datang balik besok, lusa, sampailah habis. So maksudnya kalau ibu bapa bila nak kita kata nak book session untuk buat IQ test ni, perlu tanyalah kan, ada flexibility tak? Kita naklah macam kalau tak dapat buat dalam satu session tu, dah habis macam tu je. You rugi, you tak dapat report, tak selesai kan. Betul. So nak kena tanyalah flexibility yang tidak sama. Kalau boleh pun tanyalah dengan doktor pasal kena tangguh 2-3 hari kan. So 2-3 hari tu ada tak extra charge ke tidak? Ni semua pun kita nak kena ambil tahu juga. So usually kalau macam saya tak charge lah. Extra baru 2-3 hari pun saya tak akan charge. Pasal tu semua memang dah satu package. Saya tak akan bukan salah budak tu pun kan. Just his needs. So kita nak kena faham and kita nak kena accommodate. So those are the things lah. Nak kena betul-betul faham and tanyalah. Kalau nak kena extend, tak boleh habis 1 hari. Kalau kena extend 3 hari, perlu tak kena bayar lebih, ataupun kalau 1 hari tu 1 kali buat tu tak habis, that means tak boleh nak teruskan. Kan? Tapi ada efek tak kalau macam yang pengalaman Dr. Suri tadi, dia keesokan hari sambung lagi. Tapi kalau ada gap macam hari ni buat 30 minit, minggu depan 30 minit, so selang seminggu, will it affect dia punya penilaian dia? Yeah, because macam test saya cakap kan, dia tak perfect. And then sometimes kadang-kadang ada budak hari ni datang buat okey, besok datang tak okey. Hari ni datang learning behavior okey, besok datang behavior tak okey, tantrum. So yes. turun naik lah. Itulah. Nak kena faham lah kan, kita memang kita punya bidang, so we have to understand. So itulah dia ada turun naik lah macam so tak. Kadang-kadang memang ada perbezaan, kadang-kadang tak ada perbezaan. Tapi usually kita akan ambil macam hari ni buat, okey tak habis, minggu depan.
ataupun minggu depan, dua minggu kemudian ataupun bulan no, untuk saya no. Hari ini kalau mungkin 2 hari kemudian yang kira paling lama pun within dalam jangka masa 1 minggu tu 5 hari tu mesti settle. Yes. Mesti habis. Ya. Terlalu lama kita dragging pun budak punya condition, dia punya mood, dia punya tu turun naik. So kan, so lagi lama lagi kita drag, lagi it's not going to be that positif untuk budak tu. And then on top of that, kenapa tak positif? Pasal selagi kita dragging kan, lagi kita bertangguh 1 minit tu 1 minit kehidupan anak kita tu yang ada keperluan khas is at risk. Kan? So kalau boleh nak cepat-cepat buat, cepat-cepat dapat report, terus boleh dapatkan sokongan dan bantuan. Sebab tadi ada you cakap part of the components kan, ada yang jawab soalan boleh buat on screen ataupun dekat paper. So soalan selalu ada ujian IQ online. Accurate ke tak? Boleh pakai ke tak itu? Untuk main-main saja boleh. So tak boleh tulis dalam resume lah, cakap saya buat ujian IQ dekat online dapat 125. Tak boleh, itu tak sah. Tak sah. Okey. Yang free pula tu kan. So tak sah. Okey. Tak sah. Bolehlah buat main-main, boleh setakat macam nak tengok, kalau macam just ada sifat ingin tahu kan, curious kan, sifat ingin tahu. Kalau macam saja-saja nak tahu, okey boleh juga buat kan. So dari situ pun nanti result pun keluar, you pun boleh tahulah, boleh fikir sendiri. Because you sebagai contoh, kalau ibu ayah kata tak apalah kita cuba online saja buat, kan. Okey buat online. Tapi ibu ayah tak berapa pasti pula macam nak tengok dia punya behavioral learning macam mana kan, cara pemikiran macam mana. So tapi ibu ayah dia dah kenal anak-anak dia. Dia tahu anak-anak dia punya kebolehan kat mana most of the time. Dia tahu kebolehan anak dia kat mana, kemampuan dia banyak mana, kesabaran dia tinggi mana, you know. Dia tahu. So walaupun test tu just untuk suka-suka saja atau saja nak ambil just as a informal punya itu, boleh, because you know your kids. Bila dah buat tu, you tahulah kalau red result tu low, dan you tahu memang anak you sebenarnya, you tahu yang anak you memang kemampuan dia quite low, so you know that okay lah, ada juga kind of match lah. Tapi tak confirm. Nak confirm mestilah kena jumpa dengan doktor, psychologist, education specialist, education psychologist, all those professionals lah. Baru boleh confirm, dan kemudian report tu baru sah. Baru formal baru ni ya. Okey, jadi untuk anak-anak autism, IQ test ni penting atau tak? Okay. Actually kalau untuk anak-anak autism, IQ test ni penting atau tidak? Ini sebenarnya, okay, let's be realistic. Okay. Kita jujur sajalah. Okay. Kalau kita tengok keadaan anak kita, like macam tadi saya cakap, you tahu anak you condition macam mana, sama dia cerdas ke tak cerdas ke. Kadang-kadang dari segi muka pun kita dah tahu nampak sama ada muka, dia ada kecerdasan otak ke tidak. You can tell from the face. You can tell, we cannot tell. True. Sorry. Yeah, betul. You can tell. So, those bila you rasa that memang anak you low gitu ni, so mungkin maybe tak perlulah kan. Tapi it's actually good. It's good. Pasal autism ni dia spectrum. So from 0 to 100 ke A to Z kan. Jadi in between tu semua ada, dan walaupun semua orang yang mana siapa-siapa yang dah didiagnose ada ASD, tapi semua lain-lain kan. So in order for you to macam betul-betul nak tahu anak you punya kebolehan, dia punya kemampuan, dia punya grit. Apa grit Melayu cakap resilient, dia lebih pada dia boleh bounce back kan? Dia boleh bounce back,
dia ada good self esteem, dia ada good executive functioning. So bila you dah buat tu, then it's good to have it. Pasal at least you dah tahu anak you punya kelemahan dekat mana, kekuatan dia dekat mana, dia punya kemampuan dekat mana. So bila you dah ada tu, sebenarnya senang. Because that report you boleh good. Pasal that report tu macam macam anak you punya mind map, cognitive map. Okay, you dapat manual. Yes, it's a manual kan. You nampak semua. So you dah tahu, oh okay, anak saya dia punya kelemahan kat bahagian sini. Dia punya kekuatan di bahagian sini. So you know, dari situ senang untuk macam kalau dia pergi sekolah, kalau ada learning support ataupun ada sekolah guru pendidikan khas, boleh gunakan report tu yang itu kan all the information daripada report tu, dia boleh gunakan itu untuk nak buat individual learning plan ataupun individual education plan ataupun individual therapy plan, intervention plan. Dia boleh gunakan itu untuk therapist kan, kalau macam occupational therapist they can use it. So occupational therapist pun senang, dia tengok oh okay ni masalah sini, oh masalah dia dekat visual spatial, oh masalah dia dekat visual discrimination, oh masalah dia focus and attention. Pasal nampak semua. So OT lagi senang pasal dah ada oh okay kita ikut, you just buat according to his needs, otak dia tu apa yang dia perlukan. So dia ada satu assessment yang lebih lengkap. Kalau macam kita pergi OT, mungkin OT buat okay hari ni nak tengok visual perception saja satu-satu, tapi yang ni satu package yang lengkap. Yes. Dan bila cakap report tu berapa muka surat report? Berapa panjang report IQ test yang sepatutnya? Dalam 30 tu 40. Oh, type tahu bukan tulis tangan. Maksudnya memang macam setebal tesis lah. Betul. Itu sebab saya buat report saya pening kepala. Terus 2 minggu saya hilang. Pasal kena betul-betul fokus. Pasal bila kita buat report, again kita bukan buat report sekadar ikut data scoring sahaja. Waktu buat evaluation tu saya akan buat note pasal kita clinically kita observe budak tu kan. So kita, dan every test tu semua ada notes. Contoh macam test untuk working memory. Okay, working memory alone ada 3 test. Kan, dia working memory lepas tu 3 test. Arithmetic, letter number sequencing dengan lagi satu. So, these 3 test. So, setiap test tu kita nak kena observe dia punya behavior, dia punya focus attention, dia punya abilities, dia punya all of those things. So, kita akan tulis notes. Kan? So, dia bukan just the number, I mean the marks. And dia bukan macam kan computer generated. If you get like 70, okay apa dia punya. It's very personal kan? Yes, and then on top that kalau komputer pun nanti dia akan kasih komen tapi komen dia very brief. So actual report tak brief macam tu because it's not bukan komputer yang tulis, bukan AI. The doctor itself ataupun siapa yang buat itu because macam tadi saya cakap kita kena clinically observe every single details. Setiap kali bila saya habis buat satu evaluation, satu assessment, saya petang balik saya tutup kedai. Pasal memang terus kita pun drain sebenarnya. Because we have to interact, kita nak kena tanya and then we have to observe and then kita kena write notes, kita nak kena ingat. So mental memory ni kan, working memory ni short term, long term, active memory semua nak activate. So, berapa lama boleh selalunya ambil masa untuk siapkan satu laporan lepas tiap-tiap satu assessment? Paling cepat mungkin 2 minggu kalau tak ada banyak masalah ke, tak ada banyak tak ada banyak report. Biasa saja dalam 2 minggu lah. Kalau tidak pun paling lama mungkin 3 minggu. Okay. So dia nampaklah kok maksudnya rumit. Bukan satu yang ringkas, satu yang things. Selain daripada tu, at the end of it pun kita sebagai psychologist, sebagai doktor, kita akan tulis macam recommendation ataupun suggestion. So kita akan kasih, okay kalau untuk pasal report ni dia kadang-kadang ibu ayah boleh bawa pergi sekolah kan, boleh bawa pergi tunjuk pendidikan khas ataupun therapy center, all those things. So dan ibu ayah pun perlu juga pasal kadang-kadang dia nak kena rujuk balik.
kan. Ya, ini buku manual ni sentiasa nak kena rujuk balik, nak kena tengok balik macam mana, apa, faham ke tak faham, ataupun perlu ingat balik ataupun tidak. So kita akan adakan macam, kita akan tulis recommendation dengan suggestion semua is memang ikut keperluan anak, because it's very individual. Sangat-sangat individual. So macam saya tak boleh nak sarankan sesuatu kepada parents A yang sama dengan parents B, pasal parents B anaknya lain, parents dia punya kognitif dia lain, yang anak A tu kognitifnya lain. Jadi so recommendation, dia punya saranan tu semua aktiviti ke, kalau macam di sekolah, di classroom, accommodation, apa guru-guru boleh buat dekat sekolah untuk student ni lah, tanpa macam kira make a big change sangat lah. Pasal kadang-kadang teacher pun cakap, nak buat ini satu untuk satu saja, saya ada 20 lagi student dalam kan. So kita try to give recommendation based on like macam general, tapi based on his or the child's need, yang keperluan budak tu, apa yang dia perlu. Kalau dalam classroom, dalam kelas darjah tu, apa yang dia perlu bantu, apa yang dia perlu sokongan, apa yang dia perlu accommodation. Dan dari situ kita akan kasih untuk ibu ayah. Okey, ibu ayah di rumah, what are the things, apakah benda-benda yang ibu ayah boleh buat untuk nak meningkatkan kemahiran, contoh kemahiran processing speed. Pasal anak saya ni lambat sangat. Kalau kita tanya dia soalan 10 minit untuk dia nak beri jawapan, ataupun dia jalan tu lambat sangat. Itu mungkin kemungkinan processing speed rendah. So those are the things. So kita akan kata okey, kerana anak awak processing speed slow, so apa dekat rumah, aktiviti dekat rumah yang ibu ayah boleh lakukan ataupun berikan untuk anak-anak lah di rumah lah, sebagai satu macam sokongan lah dekat rumah kan. Home support intervention lah, bukan therapist ya, home support intervention. So those are the things yang kita akan kasih cadangan lah. Dan kemudian kalau macam budak tu sekolah international school, dia dah umur 14 tahun, dia boleh buat akademik semua boleh buat, tapi lambat. So dia perlukan masa lebih masa untuk, terutama untuk exam. Jadi kita akan kasih suggestion lah juga, recommendation. Pasal semua recommendation datang daripada kita doktor. So board of exam ke apa-apa, dia mesti nak kena terima. Dan contoh macam budak ni, okey, dia slow processing speed, so dia perlukan 25% tambah waktu. So dalam ujian tu, waktu tengah buat test tu, exam di sekolah, so instead of 1 jam satu paper, dia dapatlah 30 minit, kan lebih extra 30 minit, 25 minit. Ataupun kalau mungkin macam budak tu dia focus and attention dia tu 3 minit sahaja, walaupun budak dah 12 tahun, sepatutnya 12 minit kan. So dia tak ada fokus and attention yang panjang. Jadi kita akan kata okey, untuk exam dia perlukan supervised break. So supervised break tu maksudnya macam okey, dia boleh buat 10 minit, dia berhenti sekejap, dia pergi toilet, dia minum air, tapi ada supervisor lah yang kan yang ikut, yang tengok. So waktu dia pergi tu, dia akan stop timer. Nanti dia dah pergi, dia datang balik, nanti dia akan on balik. So dia ambil break sebanyak mungkin, ataupun setiap 10 minit, setiap 15 minit. Macam kita dah tahu bila kita buat dia punya IQ test tu, kita daripada IQ test tu pun kita akan check dia punya focus and attention ya. Kita boleh tahu kalau mana anak-anak yang ADHD ni semua, anak selalu ataupun ibu ayah kata, oh anak saya ni dia tak boleh fokus, dia tak boleh nak pay attention, cikgu cakap selalu beri tumpuan itu ini, and dia ada ADHD. So kita nak tahu tahap mana dia punya hyper dia. Mostly ADHD ni masalahnya bukanlah tingkah laku. Masalahnya sebenarnya ialah focus and attention. Tak boleh nak fokus, tak boleh nak pay attention. Jadi dari situ kita akan kata okey, dia perlukan focus and attention. So we know that kalau nak perlukan focus and attention, every 10 minutes kita kena buat brain gym lah. Pergi minum air dan come back. So budak-budak ADHD pun dari situ kita boleh tahu tahap mana dia punya focus and attention, berapa minit. Ada yang tanya 2 hari lepas, yang tanya dalam Facebook,
anak ADHD perlu ke tidak untuk ujian IQ. Jadi Dr. Suri dah jawab lah tadi. Ya, Actually, kalau membantu. perlu, sebenarnya perlu macam wajib. Okey. Tapi Sebenarnya tak, kira senang cakap makro lah kalau buat. It's kind of like that. Macam gitulah. Tak buat, okey. Tapi kalau buat lebih bagus. Itu makro kan? Bukan, harus. That one harus. Okay. So, tak buat pun okey. It's not mandatory. Tak dipaksa. Tak dipaksa. Tapi kalau buat tu lebih baik. Because macam tadi saya cakap, bila dah buat, awak dah tahu dah. Mana kelemahan, mana kekuatan, mana kemampuan, kat mana dia punya fokus and attention, berapa minit, kemahiran dia bagaimana, ataupun mungkin anak saya ni lebih daripada otak kanan lah, lebih daripada kreatif, inovatif, yang mana music, arts, boleh tulis, buku, all of those things. Mungkin anak anda, mungkin anaknya mendorong more towards left brain, which is more logical thinking, more into engineering, math, all of those things lah, kan? So at least you dah tahu. So untung ke tak untung tergantung macam mana report tu, macam mana dibuat, report tu macam mana, dan apa yang ibu ayah buat dengan report tu selepas tu. Itu yang perlu diambil tahu betul-betul. Bukan nak tahu result untuk tu je, tapi selepas tu kan apa yang digunakan dengan information yang kita dah dapat daripada report yang panjang tu. Ada yang tanya apa beza takrifan kalau masalah pembelajaran slow learner dengan kurang upaya intelektual? Sebab yang tu perlu IQ score kan? Boleh ulang balik? Apa beza masalah pembelajaran is not slow learner. Learning difficulties and ID. Apa beza? Okay, learning disorder lah. Learning disorder, so specific learning disorder. So maksudnya oh dear. So specifically kan, okay. So specific learning disorder tu macam dyslexia, dyscalculia, dysgraphia, dyspraxia, tu semua considered learning disorder. So IQ tu lain, because IQ tu is bukan just IQ, ID, intellectual disabilities. Okay, so intellectual disability tu lah, of course, daripada mana? Daripada IQ test. Without tanpa IQ, ujian IQ, you tak boleh nak cakap anak kita ni intellectual disability. There's no proof. Just daripada segi mata kita tengok saja, walaupun anak tu slow macam mana ke, kadang-kadang ibu ayah sebab cakap lembab anak saya kan, slow mo saja dah macam sloth kan. Pun bagi saya it's not fair lah. Tak aci lah kita dah judge dia sebelum kita betul-betul kenal dia punya kognitif dia, kemampuan dia, kebolehan dia. So learning disability is more into dyslexia, which is language based disorder. Okay, itu masalah language, bahasa. Whereas intellectual disability tu, dia punya intellectual disability, of course kita cakap is kecerdasan yang sangat rendah lah, tak cerdas lah. Tapi again, it's not fair lah, tak aci lah, kan kalau you cakap anak you ada ID without even going through the whole process untuk betul-betul dah tahu kan, macam you dah judge anak tu sebelum lagi tak ada proof, tak ada evidence, you dah judge orang tu kan. So untuk ID wajib ada IQ test. Wajib. Baru boleh ni. Tapi untuk autism tak. Autism no, depends. Tapi again macam tadi saya cakap lah, lebih baik buat. Pasal kadang-kadang autism yang mana sangat-sangat severe, kan, yang severe yang kita cakap, yang severe meaning yang severe, yang ada head banging, yang betul-betul tantrum, yang betul-betul ada sensory issue, tempat baru semua memang tak boleh, dia tak suka change, tak suka, dia perlukan rutin, perlukan schedule, all of those things. Itu dah, terus terang saya cakap, itu dah memang agak payah untuk kita buat IQ test tu. Lebih
susah untuk kita tapi lebih susah untuk budak tu. Kesian. Because you cuba bayar, kita tahulah kan kalau budak-budak yang autism yang betul-betul severe ataupun budak-budak ADHD yang hyper, betul-betul hyper sangat, yang tak boleh duduk diam gitu ni. Saya pernah ada satu budak tu sampai dia panjat bookshelf, dia bergayut dekat aircon punya. Aduh. Dalam ledge aircon gayut kan. Itu pun saya pernah mengalami juga. Okay. So bila dia dah macam gitu, macam mana kita nak suruh dia duduk buat? Macam mana kita nak suruh, dah tahu, okay, kalau dah macam ini memang dah tak boleh duduk, nak fokus attention, memang langsung tak boleh. So, tak perlu. Don't waste your money. Jangan membazir duit. Okay, instead, apa yang kita perlu buat? Fokus dekat intervention. Fokus dekat terapi dulu. Because dari situ kita nampak daripada segi mata, and then OT pun boleh buat penilaian kan, dia boleh tahu ADHD. So, dia boleh tolong membantu those areas yang mana fokus, yang mana attention ataupun mana sensory. Yang selalunya saya akan cakap sensory dulu, buatkan sensory dulu because sensory is your sensory input, sensory output. Itu yang gets in the way. So, tak perlulah, tapi fokus dekat intervention. Bila dah fokus dekat intervention, mungkin macam 2 tahun, ingat tak? 2 tahun. 2 tahun, mungkin kalau bila OT dah tunjukkan, kan mungkin every 6 months, every 3 months ada assessment, re-evaluation, penilaian, nak tengok dia punya progress itu ni. Mungkin dalam 2 tahun tu OT kata, oh dah okey, dah nampak betul-betul dia punya progress, dah betul-betul nampak result. So dari itu, kalau lah nak buat IQ test, dah boleh buat IQ test. Pasal budak tu at least dia dah boleh duduk, dia dah boleh fokus, dia dah boleh pay attention, dia dah boleh cooperate, kan? Dia dah bersedia. Jadi I think dia boleh relate dengan bila ada ibu bapa yang tanya ataupun cakap ada doktor yang suruh anak autism buat ujian IQ pada umur 3 tahun. So tadi macam Dr. Suri cerita readiness bila kalau terlampau hyper ataupun terlampau severe mungkin tak ada readiness, jadi macam kita pun susah juga nak buat assessment. Tapi kalau untuk anak 3 tahun perlu ke ataupun perlu tunggu? Okay, lain-lain orang lain-lain cara kan? Okay, so tapi kalau cara saya, kalau ikut saya 3 tahun saya cakap jangan. Tak perlu dulu. Tunggu dulu. Bukan besok ke tahun depan dia nak masuk sekolah darjah 1. Ada masa lagi untuk nak mengembangkan kognitif dia. Ada masa lagi untuk nak exercise dan tak berikan dia kemahiran kognitif tu. Ada masa. So kan 3 tahun pun kita nak kena tengok juga macam mana keadaan budak tu. Kalau dia autism, okey, 3 tahun autism perempuan ke laki-laki? Kan, so mostly laki-laki lah kan kalau autism kan. Even though perempuan pun ada, tapi perempuan selalu kena sidekick saja. So it all depends. Kalau untuk saya cakap 3 tahun jangan dulu. 3 tahun just fokus dekat intervention, fokus dekat terapi. Tak apa, fokus. Kalau tak buat IQ, buatlah terapi. Because kalau you tak buat terapi, anak you baru 3 tahun and you tak buat terapi, dalam jangka masa 6 bulan, depends lah anak tu punya condition sebelum tu macam mana kan. Dalam jangka masa 3 bulan, tu 6 bulan, boleh daripada dia punya ability dia tu dekat sini, boleh terus turun. Dia dah turun tu susah nak naik balik kan. Susah nak balik. So jadi kalau 3 tahun tu, lebih bagus just fokus dekat terapi saja. Full time terapi. Tak payah nak hantar macam part time seminggu sekali pasal tak cukup. So kita nak betul-betul masukkan ke EIP full time. Jadi bila dia dah macam 5 tahun, 6 tahun tu bila nak masuk darjah 1, barulah ibu ayah akan kata, boleh tak anak saya ni masuk kat kelas perdana? Boleh tak anak saya masuk kelas itu ataupun nak kena masuk pendidikan khas ke? Pasal anak saya dah ada autism. Tapi nampak semua dah okey dah pasal dah 2 tahun dah full time EIP, more than 25 hours per week of therapy kan. 2 tahun tak mungkin tak nampak perkembangan ataupun progress. So dari 2 tahun tu sebelum nak masuk darjah 1, mungkin terbaik buatkan IQ test. Pasal kita nak tengok sama ada anak awak mampu ke tak mampu. Bila dah masuk darjah 1, pelajaran tu makin berat.
Kan focus attention tu makin perlu lebih. Kan? So kita nak tengok boleh tak anak kita mampu dia punya focus and attention. Boleh tak macam mana dia punya working memory. Boleh tak dia ingat apa yang cikgu ajar. Can they retain information. To all those things. So pasal working memory paling penting sekali untuk pembelajaran. It's a key factor. Because cuba bayangkan kalau kita apa pun kita tak ingat, jadi apa yang kita belajar ataupun apa yang orang ajar kita, orang cakap, kita tak akan ingat. So bila kita tak ingat apa-apa information, apa yang cikgu ajar dekat sekolah, macam mana kita nak belajar? Kita tak boleh belajar, kita tak tahu. Itulah nanti IQ pun semua kosong. Working memory tak ada information. Basically dia punya hard drive tu is clean slate, tak ada apa-apa kat dalam information. So 6 years old nak masuk darjah 1 boleh buat berkasih sekolah sama ada boleh ke tak boleh, all those kind of things. Ada seorang ibu kongsi dengan saya hari ini, anaknya masuk satu pusat intervensi dan diminta untuk buat IQ test setiap 3 bulan untuk melihat perkembangan anak. Bagi saya rasa macam a bit too much because it's a long assessment, right? I mean assessment tu perlu untuk melihat progress, tapi jenis assessment tu macam mana kan? IQ test every 3 months. Setiap 3 bulan. Yeah. Actually tak perlu. Tak perlu. Because every 3 months. Again, okay, kalau anak tu hari-hari ke dia pergi intervensi? Hari-hari tak dia pergi terapi? Ini pergi hari-hari. Kalau pun dia pergi hari-hari, setiap 3 bulan nak buat IQ test tu, it's okay. Tapi kita tengok cara praktikal, it's not practical. It's not sebab really. Daripada report yang pertama tu kita dah tahu dah kat mana isu-isu dia kan. You boleh buat mungkin setahun, lepas setahun ataupun 2 tahun usually. Because ingat kita punya brain kan neuroplasticity kan, dia boleh extend kan kita punya brain. Jadi bila kita ada terapi hari-hari, kita ada activity hari-hari, kita ada macam-macam lah. Jadi otak tu dia tak tidur kan, dia berkembang because we are using it. Kira macam otak ni kan muscle kan, mana yang abang-abang sadar tu semua kan, dia pergi ni semua kenapa muscle makin lama makin besar, jadi sadar. Pasal apa tu muscle? Dia gunakan, dia exercise kan, dia buat itu ini sebab baik tak boleh angkat 100 kg, boleh angkat 100 kg kan. So otak ni dia memang berkembang. Jadi bila kalau kita buat intervensi hari-hari, kita dapatkan exercise, berikan dia, perlukan dia kemahiran apa yang dia perlu tu semua, it will grow. So memang akan ada progress. Kalau you buat IQ test memang akan nampak dia punya differences daripada yang dulu dengan yang sekarang. Tapi every 3 months is not practical. Nombor 1, cost sayang, cost. Betul. Tak murah. Setiap 3 bulan, 1 tahun dah berapa sudah? Just on IQ test sahaja. Paper 30-40 pages. Itu pun kalau dapat 30-40 pages. Kalau paper dapat page je, bayar kan? Setiap 3 bulan. Actually sebaiknya setiap 3 bulan buatkan penilaian. OT boleh buat penilaian. Speech therapist boleh buat penilaian. Physiotherapist boleh buat penilaian. Because dia dah ada IQ test yang pertama report tu. Kan? Kemudian dia akan buat intervensi setiap hari. Daripada intervensi tu kan dia akan ada individual punya therapy plan. Dia ada goals, dia ada objektif. Kan? Semua ada. So dia akan kasih jangka masa. Okey, dalam jangka masa 3 bulan, anak A mesti boleh buat, contoh, boleh buat A, B dan C. Okey lah. Lepas tu they have that. So dalam jangka masa 3 bulan, selepas 3 bulan, kalau nak pastikan sama ada, okey, ada ke tidak perkembangan, ada ke tidak progress, buat penilaian sahaja. Taklah mahal sangat, tak adalah kos mahal sangat. And semua praktikal. Pasal OT tu dah memang hari-hari bekerja, bantu anak. Dia kenal anak tu, dia tahu anak tu punya kebolehan, kemahuan, dia punya degil dia punya dengar kata dia, tahu. So OT boleh buat. Dia OT tu layak untuk buat penilaian setiap 3 bulan. Untuk nak tengok sama ada anak perkembangan dia. Kalau IQ test tak perlulah. Kos terlalu tinggi dan tak praktikal.
Tapi sebab bila kita cakap pasal kos, maksudnya kalau kita memang tak mampu, tak ada bajet nak ambil IQ test, cukup tak dengan penilaian terapis sahaja? Cukup. Tapi bila IQ test lebih lengkap, lebih komprehensif? Yes. Okay. Lebih komprehensif dan it's also because IQ test ni pun adalah satu ujian yang kita akan tengok sama ada betul-betul ke tidak anak tu ada disleksia. Pun ada juga test. So kita pun nak kena tengok jugalah, okay, ada ke those kind of ada areas yang kita nak kena tengok juga. So memang OT boleh buat layak penilaian tu semua. Cuma kalau nakkan diagnosis memanglah tak boleh kan. Dan kalau OT yang buat mungkin penilaian dia tu taklah sedalam ini kan, sedalam IQ test ni, because IQ test ni dia punya test saja. Okay, kalau kita buat comprehensive psychoeducational evaluation, adakan 3 tools. Okay, Wechsler, Woodcock-Johnson. Is it the next slide? Let me see. Adakah? Saya pun tak tahu mana. Yang tadi. Yang is it this one? Yes, yang itu. Okay, so kalau IQ test tu kita akan gunakan 3 tools selalunya lah kan. Kalau yang commonly use kita akan gunakan WISH. Yang pertama WISH. Itu apa dia, dan yang kedua kita akan gunakan Woodcock-Johnson. Yang ketiga kita akan gunakan Wyatt lah, which is Individual Academic Achievement. Kita nak tengok dia punya itu Wyatt tu, WIAT, itu memang kita akan check dia punya academic punya abilities, dia punya math, dia punya spelling, writing skills, dia punya reading comprehension, semua kita akan tengok. So WISH ya, yang WISH ni apa dia sebenarnya? Okey, dia sebenarnya ujian kemahiran berfikir. Okay, it's a thinking skills, thinking and reasoning. Okay, and ini dia boleh diberikan untuk anak-anak berumur 6 tahun hingga ke 16 tahun. Yang mana 16 tahun ke atas kita akan gunakan WIAS, which is Wechsler Adults. Pasal dah consider adults ya, kita itu. Dan Woodcock-Johnson pula kita menguji anak tu punya keluasan dan kemampuan kognitif, kemahiran kognitif. That means kita tengok lebih dalam lagi. Kita akan tengok lebih dalam. So kedua-dua tool test ni sebenarnya dia membantu kita untuk mengenal anak kita punya kebolehan, dia punya kekuatan, dia punya kelemahan, dia punya kesukaran belajar, kat mana dia punya kesukaran belajar dia, dia punya fokus dan attention. Ini semua yang kita akan check lah. So these are the 2 tools yang main one yang kita akan guna. Tapi kalau macam budak-budak yang ataupun non-verbal, kita akan gunakan test lain, which is a non-verbal test. Memang khusus untuk anak-anak yang non-verbal. Pasal non-verbal pun ada yang pintar, kan, ada yang cerdas, kan. So it's kind of unfair lah. So apa sebenarnya objektif ujian-ujian ni semua? Itu basically untuk nak faham lah, untuk nak memahami sama ada anak-anak kita ni berbakat ke tidak. Masuk gifted and talented program, all these things. Okay, dia ada berbakat atau tidak, ataupun macam tadi kita cakap, okay, di mana dia punya, nak tentukan dia punya kekuatan dan kelemahan. Macam tadi saya cakap, okay, is it more towards right brain or is it more towards left brain? Daripada test ini juga saya akan dapat tahu sama ada anak awak ada diskalkulia ke tidak. Slightly different topic, tapi masuk dari situ saya boleh dapat tahu, okay, anak awak memang ada ciri-ciri diskalkulia, so nak buat diskalkulia punya assessment. Diskalkulia memang tak ramai orang tahu sangatlah, kenal lah. Kadang-kadang orang cakap anak saya disleksia, itu ini, tapi math pun dia tak boleh buat itu ini. Kemungkinan anak awak pun disleksia and diskalkulia. Pasal possible, kan? So therefore itulah ini 2 test yang selalunya sering kita gunakan lah, WISH dengan Woodcock. Most common one lah. Ini yang paling maksudnya assessment by the therapist is more, ataupun bila kita macam untuk dapatkan diagnosis tu dia lebih spesifik, nak tengok you ada autism ke tak ada, you ada dyslexia atau tak ada, you ada dyscalculia, I mean very specific, you ada masalah visual perception ke tak,
Tapi bila kita buat IQ test, dia boleh nampak semua tu. Boleh nampak semua kecuali autism. Pasal kita IQ test dia bukan buat bukanlah satu assessment ataupun screening untuk ASD. It's a different tools, lain tools. Macam kalau macam disleksia, ini bukanlah disleksia assessment. Disleksia assessment lain. Itu pun kita ada tools, gunakan tools lain, tapi sama juga macam IQ, kita taklah bergantung 100% kepada tick and score or just tengok. We actually have to do clinically observe. Pasal disleksia ni kita nak kena betul-betul, just like any other lah, ASD pun betul-betul tengok betul-betul sama ada betul ke tidak ni ASD ke tidak. Or is it something else? Atau betul ke tidak ada disleksia? So disleksia assessment tu is separate. IQ separate because kalau macam mungkin yang mana nak masuk sukan Paralympic kan, sukan Paralympic. So itu dengar 2 years ke berapa tahun itu dia perlukan IQ test. So memang perlu. Kalau macam tu saya cakap perlu. Ada pula kalau macam di US, macam pekerjaan semua, banyak pekerjaan pun perlu akan pastikan that kita nak bekerja ni dapat kerja, kita akan kena buat IQ test juga. Lebih-lebih lagi kalau kita join kita masuk military. Askar, tentera laut, all those things lah kan, army semua. Kementerian Pertahanan kan, Kementerian Pertahanan ya, Ministry of Defence. Dan dia akan perlu buat IQ test. So disleksia assessment lain, IQ test lain. Tapi kalau disleksia itu pun IQ ni pun akan kira macam betul-betul tengoklah dalam betul-betul mana dia punya masalah. Pasal disleksia pun again sorry ya, different topic. Pasal disleksia, pasal kadang-kadang ada budak ASD pun disleksia kan. Betul. Disleksia. So kadang-kadang disleksia tu dia pun ada macam-macam disleksia. Even disleksia alone dia sama ada disleksia double deficit, which is phonics dengan language based, ataupun is it dia boleh, pasal kadang-kadang parents kata anak saya boleh baca tapi dia tak faham apa yang dia baca. Reading without comprehension. Kan ada orang budak-budak cakap, ada parents cakap, anak-anak saya kalau cakap cerita ini semua okey, tapi bila dia suruh dia buat karangan aja tak boleh buat. Habis lari semua kan, daripada introduction masuk ke body paragraph, dari paragraph 1 masuk ke body all those things. So IQ test ni pun memang digalakkanlah memang digalakkanlah untuk buat kalau yang mana ada disleksia ataupun ADHD lah. Next question, doktor. Kalau anak autistik atau individual with autism mendapat skor IQ yang tinggi, because we are Asian, I'm Asian mother, memang kita macam bukanlah kata obsessed with the score, tapi yes you are. Jadi anak bukan ini bukan kisah benar, tapi ialah contoh anak mendapat IQ score yang tinggi, dia ada autism dan punya IQ score yang tinggi, adakah bermakna dia akan boleh belajar dengan lebih mudah daripada dia akan mempunyai peluang untuk berjaya yang lebih cerah berbanding jika IQ-nya skornya rendah? Betul. Ni boleh tak bukakan slide yang tunjuk skor tadi, Bell score tadi? Itu dia. Okay, so kalau anak ada high IQ, okay, dia ASD, kan? Okay, anak ASD ada high IQ, boleh tak? Adakah itu bermakna dia boleh belajar dengan baik ataupun apa lagi? Last question. Peluang untuk berjaya lah. Peluang untuk berjaya. Okay, peluang untuk berjaya. Alright, so basically kalau skor tinggi tu 100. Okay, apa maksudnya tu kalau skor 100 ataupun skor 50 kan? Apa sebenarnya maknanya tu? Okay, dari sini kita tengok 70% daripada 70% individual semuanya akan jatuh ke range yang ini. Ya, between 85 to 100 to 115. Itu normal range, average. 70% dalam dunia semua dalam 70%. Okey, dapat itu.
Dan kemudian yang 55 sampai 85 tu dah considered low lah, dan kemudian yang tinggi tu high intelligence tu 115, 120 onwards, or 130 onwards all the way sampai 145 kan. Does that mean they're gonna be, boleh tak dia belajar? Boleh, dia boleh belajar. Even kalau budak yang low pun boleh belajar. Tapi itu sebab IQ ni penting, pasal dari situ kita boleh tengok kalau kita kata dia boleh belajar. Tadi saya cakap one of the key thing untuk kunci untuk pelajaran apa? Working memory. Kan? So kalau dia boleh, dia punya working memory semua, dia punya score working memory dalam let's say cakaplah 130. Tu dah kira okey dah, dia dah boleh ingat apa semua, dia boleh ingat because dia punya memory capacity dia memang sangat-sangat tinggi. So kalau working memory dia boleh tinggi macam tu, maksudnya dia boleh belajar. Dia boleh tangkap, dia boleh ingat, ya, all of those things. That's the key part lah. Banyak lagi test-test lain lah sebenarnya, tapi ni working memory is the key. So boleh tak dia berjaya kalau dia dapat more than 100, kalau dia 130 IQ score? Kejayaan tak tergantung kepada nombor ataupun data ataupun skor. Ya, kejayaan itu tergantung kepada individu dan juga sokongan daripada keliling lah, keluarga, guru-guru di sekolah, terapis, datuk nenek, relatif, semualah dari situ. Pasal ada yang IQ tinggi, ada yang IQ tinggi, tapi dia punya EQ tu rendah. EQ dia rendah. Dan kemudian dia tak ada social skills. Okay, dia tak tahu dia tak tahu macam, dia tak ada berkawan, dia tak tahu macam kawan, dia tak tahu nak komunikasi. Kalau macam gitu, walaupun dia high score dia tinggi pun, dia dapat 15A pun, honor student ke apa, all of those things, tapi kalau dia dah masuk ke alam kerja, scoring tu semua dah tak penting. Yang penting diri dia. So dalam IQ test tak ada social skill component kan? Tak ada. Tak ada. Tapi ada satu komponen tu test tu yang kita akan tanya yang more into social norm. Oh, okay. Social norm situation. Jadi kita nak tengok budak ni dia boleh ke tak boleh kalau macam certain situation, normal punya situation, boleh like tak common sense? Like common sense, yeah. Kind of that way, boleh tak? Ataupun contoh macam okay, simple thing. Okay, kalau macam sini punya culture, sini punya adat yang Melayu Islam, okay, kita kalau pergi jumpa, selalu kita cakap salam. Kita suruh anak kita salam, this thing. Jadi kita tanya dia, kenapa perlu salam? Kalau dia macam tak tahu apa asal, kenapa nak kena salam? Kan? Ataupun ada yang tahu, dia kata, pas nak kena salam pasal hormat orang tua. Cerdas? Dapat 10 poin. Because dalam IQ test ni, ada certain test, there's no right or wrong. Kita cuma nak tengok cara pemikiran saja. Boleh tak awak berfikir? Kalau situasi ni macam ni, kalau ada api, apa you mesti buat? Ni semua ASD kan, kalau ASD. They have that kind of adaptive skills. Do they have that kind of, social norm skills? Kalau ada api dekat rumah, buat apa? Ada budak tak tahu. Ada budak dia boleh cakap yang mana high functioning. Just ambil air, simbah saja air, nak kena mati air. So nanti kita akan tanya, kenapa nak kena matikan api? Nanti dia kata, yang mana boleh berfikir, itu ini semua nanti dia akan kata, ayolah pasal api, nanti rumah terbakar. Kalau terbakar nanti mati. Kalau tak, rumah terbakar tak ada tempat nak tinggal. So, more they elaborate the answers, more scores dia akan dapat. Okay. Because it menunjukkan kita that budak ini boleh berfikir. Aktif kan? These are not macam kalau exam di sekolah. Memanglah boleh jawab, lebih-lebih lagi siapa yang ada working memory yang bagus. Pasal jawapan. Betul. Even kalau macam essay karangan pun dah hafal juga macam mana nak tulis karangan itu ini. So cuba kalau macam sekarang saya during IQ test ni, saya akan kata saya akan kasih satu kertas, saya akan cakap sebelum tu contohlah, sebelum tu saya akan cakap
bila pernah pergi holiday tak dengan keluarga? Dia kata, oh pernah. Cakap, oh pernah. Pernah pergi mana? Nanti dia cakap, okey pergi contoh dia kata pergi Legoland. Oh pergi Legoland. Nanti saya akan tanya kan macam berbual-berbual. Dan kemudian saya cakap, okey ni paper, ni kertas. Please tolong tulis apa yang you boleh, yang you ceritakan lah. Basically write that story. Yang you punya pengalaman pergi Legoland. Dari situ pun kita akan check. So, ada budak macam itu. So it's like it depends lah. Macam mana you boleh berjaya ke tidak kalau you ada 100 score. Kadang-kadang budak yang ada low score pun boleh berjaya. Okay. Mampu ada dia punya kemampuan nak mencuba, kemampuan nak berdikari, kemampuan nak nak become better. Semua ada. Ya, ada dorongan semua ada. So okay, tak apa. So kadang-kadang yang budak yang 100 plus pun tak boleh. So bila dah masuk ke alam pekerjaan, you punya result dapat 15A pun tu dah tak majikan tak tengok. Kan? Tapi apa yang kita nak tengok? Kita nak tengok, okay, kalau saya ambil awak sebagai pekerja saya, boleh tak awak bersama dengan saya punya team? Do you have leadership skills? Boleh tak you bekerjasama? Boleh tak you komunikasi? All of these things. So kita tahu kalau budak-budak ASD 3 kan, behavior, communication dan social kan. So ada budak yang memang high IQ, 130, 148 memang high IQ sangat. Tapi social component tu dia tak boleh, dia tak ada. Behavior dia pun dia tak tahu pasal social norm. So bila masuk kerja kemungkinan susah nak dapat kerja. Because orang, people want something more than just your numbers, your scores. Betul. So kejayaan tu bukanlah bergantung kepada IQ test ini, bukanlah bergantung kepada dapat 100 ke, dapat 145 ke apa. I mean, Albert Einstein memang IQ dia tinggi 161. Tapi dia ada cabaran-cabaran lain. Anak dia pun memang high IQ juga. Tapi anak dia pun ada cabaran lain. Anak dia mental health, anak dia bunuh diri. Mati di hospital mental institution di US. High IQ tu. High IQ, sangat-sangat tinggi. So, memanglah dia berjaya. Tapi there are things that diorang akan mengalamilah dan menjalani proses kehidupan lah. Tu memang biasalah kan, atas turun naik. Tapi most of the time budak-budak yang ada learning disability ataupun ASD, dia punya self-esteem kind of ada sikit sensitif kan. Kadang-kadang bila dia gagal ataupun dia tak meet your expectation, itu semua dia akan rasa bersalah. Itu yang nanti dia jejas dengan dia punya self-esteem, dengan dia punya confidence. Itu yang nanti terus akan risiko mental health, kan, mental health illness, ini semua berkaitan. Nanti dia bercantum terus jadi macam tu. So nak kena balance lah kan. Ya, 130 kalau ada 130 ya boleh berjaya. Memang ada yang berjaya, ada yang tak berjaya. Tapi macam saya cakap, kejayaan tu tak tergantung kepada IQ test, scoring 130 ataupun PM dapat 15A ataupun honor students. Tidak, pasal kita tahu sebagai dewasa, kita tahu bila kita dah masuk alam pekerjaan, alam nyata, kenyataan, we know that apa yang kita dapat dulu A ke apa tu, it's good, but it doesn't weigh into dia tak akan dipertimbangkan untuk pekerjaan ataupun kejayaan. So maksudnya bila you serahkan report tu kan, I imagine it's a binding punya ni lah kan, dah 40 pages tu. Bukan score lah, depan-depan tu tulis kata I dapat 125. No. Tak macam kan kalau exam paper, like if you get like 100 marks, 100 and cikgu bulatkan besar-besar. Yeah. So it's ini not the very main thing lah. No, tidak macam tu. Very detail. So dia akan tunjukkan test score pun mesti nak kena ada. Okay, saya pernah nampak report yang just tulis saja tapi scoring semua tak ada. Tools pun tak ada tulis. Tools apa dia guna, itu ni semua. So kalau ikutkan betul-betul, kalau ada policy and rules, itu semua memang tak sah.
sebenarnya. Okay, because it has to be specific. Data semua nak kena ada. You nak kena prove. Kalau tidak, it's all by evidence based. So you tak boleh just cakap, oh ya gini-gini, tapi you tak ada evidence nak tunjukkan ibu ayah mana dia punya scoring dia, kan? Itu ini semua. So it's more than that lah. Sama dia punya scoring tu kita akan tunjukkan. Okay, contoh macam macam contoh satu test tu comprehension. Comprehension tu bukan saja comprehension contoh 100. Bukan saja. Kita akan kata ada verbal comprehension, ada reading comprehension, ada writing comprehension. So dari situ reading comprehension berapa? 20%. Mungkinlah ya. Dia punya verbal comprehension berapa persen? Mungkin 80%. Dia punya writing comprehension berapa? Mungkin just 10%. Dari situ kita tahu that anaknya lebih, dia punya IQ tu, dia punya kecerdasan dia tu lebih daripada verbal than tulis. Yes. So itu pun cerdas. So it's very clear. Dia akan tunjukkan even math. Kalau kita buat math, arithmetic pun kita akan tunjukkan math apa dia punya test. Bukanlah setakat math 80 dah. So lagi 20% apa yang dia fail? Kita nak tahu juga. So kita akan tunjukkan math, apa math yang kita buat? Kita testing word problem, kita testing mungkin algebra, addition, tambah, tolak, darab, tapi tes ni semua ikut umur ya. So ikut umur. So dia punya scoring, dia punya test tu very detail. Kita akan tunjukkan semua. Pasal kita nak tengok dia punya kognitif, dia punya kecerdasan. So we have to be very detail. Kita nak tengok. So tak semestinya kalau anak mungkin dia punya low IQ, dia punya result overall tu kan, tu full, we call it full scale intelligence quotient, FSIQ. Kalau dia punya overall tu contoh cuma 85 je. Dah ibu ataupun 70 dah tunjuk low intelligence. Kan parents dah macam mana ni? Ini semua. So saya akan cakap tak apa, mari kita tengok balik. Kita scoring tu kita tengok. Saya akan cakap kita tengok yang mana yang tinggi. Pasal kita nak semangat kepada ibu ayah. Kita bukan nak membunuh semangat dia, kan? Nak beri dia semangat. So kita akan tengok, kita tengok mana dia punya kelebihan dia, dekat mana. Walaupun dia punya FSIQ tu 85, tapi ada ni satu, kan dia punya contoh working memory. Working memory kan tadi saya cakap ada 3 test kan. Mungkin satu test tu cuma 20%. Mungkin second test tu cuma 50%. Mungkin third test tu under letter numbers, dia dapat 90%. Which is, above average. So itu dah consider, tengok anak awak ni dia punya kekuatan di sini. First ni semua. So memang math dia ni memang otak math kan. So dari situ kita kata sokong daripada sini. Tengok dia punya itu. So bukan terus kasih math tuition ini no. Tapi beri dia sokongan dari segi-segi lain lah kan. Sama kalau dia boleh mampu buat math, kita tahu itu memang dia punya kekuatan. Kan apa salahnya kalau nak beri dia dorongan more towards math. Kan? Tapi tadi cakap setiap test tu ikut umur kan. Untuk anak-anak autism kadang-kadang sebab it's a neurodevelopmental delay punya isu juga. Adakah mereka perlu ambil test ikut umur sebenar ataupun boleh di-adjust? Memanglah anak-anak ASD ataupun ALD memang usually macam 2 ke 3 tahun behind ya. Macam tak sedap pula dengar macam behind ya, tertinggal pula kan. 3 years lah, basically 3 years younger. So kalau macam dia 9 tahun, usually dia mungkin cognitively dia mungkin dalam 4-5 tahun. 3 tahun. Gitu. So during testing tu kita nak tahu juga anak awak memang dah ada ASD punya report. Kita nak tengok ASD report. So itu semua. So kalau macam ASD report again tergantung kepada masing-masing punya practice. Kalau ikutkan betul-betul memang kena ikut umur. Dia punya chronological age. Memang nak kena ikut chronological age. Tapi for me sometimes I akan buat both. Kira macam back to back lah. Because again kita nak tengok dia punya kebolehan. Kita nak beri dia dorongan, bukan kita nak nak jatuhkan dia ke itu ini. So we try to be a little bit
fleksibel. Kalau untuk saya lah, saya akan beri fleksibel. Mungkin kalau contoh budak tu umur 9 tahun tapi dia dah memang ada diagnosis ASD dan kemudian saya observe anak tu, saya nampak memang ada banyak certain issues kan, macam attention ataupun sensory ataupun communication. So itu I nak, macam especially non-verbal. Takkanlah I nak kasih dia IQ yang memang untuk ni. So I have to give dia yang untuk non-verbal punya. Base, and then on top of that I akan tengok dia punya report, I akan tengok cakap okey lah, plus minus tu mungkin kalau umur dia 9 tahun, I akan kasih dia test yang umur mungkin 8 tahun. Taklah terlalu rendah kan, pasal real data juga kan. So saya akan test mungkin 8 tahun lah, tak apa, I buatkan dia 8 tahun. So during assessment tu kalau saya tengok macam dia ada kebolehan itu ini semua, nanti midway tu nanti saya akan cakap okay, tak apa, I can switch to yang umur 9 tahun. So you know those kind of things, but best we paling baik ya kita ikut umur lah, pasal kita nak chronological age kan. Tapi scenario, certain situation memang again tak aci lah kan. So because age is just a number, again it's just a number. Lagi-lagi developing children, dia masih boleh berkembang kan. Yes, because it's brain, it's neuroplasticity. Saya cakap lagi banyak kita gunakan, lagi banyak kita kasih dia exercise, lari-lari, main, lompat, you know, all those things, lagi cepat lagi dia berkembang, lagi kuat lagi lah dia punya muscle dia tu. Otot-otot lah, otot-otot. Muscle, otot-otot, yes. Yes, otot. Ada tak pengalaman Dr. Sudi lepas jalankan ujian IQ, dah keluarkan laporan. Laporan ni diguna di sekolah kebangsaan dan untuk sokongan inklusif di sekolah kebangsaan. I mean sekolah kerajaan lah. Boleh dapat digunakan ataupun tidak? Maksudnya bila dah minta sekolah untuk accommodate, sekolah provide tak accommodation? Kalau di sekolah kebangsaan? Allahu a'lam. Ya, okay. So sebab kadang-kadang isu ni ada yang guru-guru yang cuba sedaya upaya, yang betul-betul cuba. Tapi kita pun nak kena faham dia punya kemampuan dia pun ada limit kan. Tadi saya cakap ada 10 lain budak-budak. Kalau dalam satu kelas pendidikan khas tu, kalau ada 10 budak-budak, mungkin 2 ASD yang severe, mungkin 1 ASD yang high functioning, mungkin 2 dyslexia, mungkin 5 di ADHD. So memang susah jugalah untuk guru-guru nak adjust ataupun accommodate kan. Tapi itu sebab saya cakap bila saya buat recommendation tu, saya akan tengok jugalah kan, saya akan tanya, itu sebab saya akan tanya guru ibu ayah macam mana keadaan di sekolah mana, guru-guru macam mana sokongan dia tu ni. Saya nak kena tahu pasal segi recommendation saya tu penting. Pasal kalau saya tahu, kalau saya tak faham keadaan sekolah ataupun di darjah ataupun keadaan guru yang mengajar dalam kelas tu, saya berikan rekomendasi yang tak berguna pasal tak realistik, tak boleh nak apply, tak boleh nak implement dalam kelas. So again it's useless kan. So I akan faham. So dari situ I akan faham, oh okay. So kita bila saya buat recommendation untuk classroom punya accommodation pun realistik lah, based on apa yang tu, pasal kita pun tak nak kasih harapan yang false hope. Apa Melayu cakap false hope? Harapan yang palsu. Palsu. Kan? Yes. Kepada ibu ayah cakap boleh sini, nanti lepas tu pernah ada parents dia dah buat tu semua, dia bawa report tu ke sekolah, tapi ni sekolah private lah, homeschool center lah, dia bawa ke sana, teacher tu langsung pun tak gunakan, langsung pun tak buat. Jadi ibu marah. Saya cakap bukan saya yang jadi guru dekat sekolah. Kerja saya tak boleh nak impose kan, nak paksa-paksa. Pasal melainkan kalau saya principal sekolah. Saya pengurus, saya pengusaha, saya director sekolah ke center. Dia tak ikut, memang dia nak kena dengan saya. Kan, so it has to be realistic lah. Ada yang ikut, ada yang ikut pasal susah, kan, tak realistik, memang tak mampu, memang tak boleh. So susah. Tapi saya rasa kalau macam exam punya accommodation itu mesti nak kena kasih, itu mesti nak ikut, pasal tak tergantung kepada guru darjah, itu tergantung
kan dia punya dia punya principle dengan example. Buat pun dia mesti kasih. Ini ada satu komen daripada Dr. Bell. Dr. Bell, a father of autistic boy. Dia share sini. I don't think the IQ test, dia kata, don't you think the IQ test will end up categorizing the autistic children into high functioning and low functioning, which subsequently got nothing to do with their social interpersonal ability and life skills. Which is, I think you dah explain tadi kan, macam dia memang tak ni pun, tak explain on social skills. It's another component altogether. It's 100% cognitive abilities. So it's just checking on your cognitive abilities and the depth of it. That's all it is. So it's totally separate. And then he also says that he still have issues believing the standard IQ test can test the non-verbal or verbal barrier. Anak tu tak sesuai langsung untuk anak yang ada masalah language. Not to mention performance anxiety, first time jumpa assessor and new environment, tempat baru. I mean, kan. Boleh repeat lagi tak? Sorry my auditory memory ni tak berapa itu sangat because I'm a visual learner. So what he says for non-verbal and then where there's language barrier and there's also performance anxiety and new environment, new person. Wouldn't that? Kan? Saya cakap apa tu score punya testing tu semua it's not perfect. It's not perfect and it's not concrete. It's not absolute. It's not absolute. It changes. It's neuroplasticity. Otak sentiasa berkembang. So lagi banyak kita, fluid intelligence tu dia permanent, dia fix. Okay, crystallized intelligence dia grow. They keep on growing. Okay, ataupun itu. So it's totally different. So IQ testing ni semua it's depends on banyak factor. Cultural. Memang cultural. Tadi kita dah explain cultural, content, knowledge, education punya knowledge, general knowledge, itu semua takes factor. Environment of the room, kan bilik tu macam mana sejuk dia, macam mana panas dia, macam mana. All of that also takes into consideration. Yang mana verbal, kita tak boleh nak kasih verbal punya test. We have to give non-verbal. Fair. Sama tadi macam saya cakap, most of the test semua does not even require communication. Pasal semua perceptual reasoning, process, working memory adalah verbal. Itu. So it's range. Dia sangat broad and we look deeper into the cognitive part, which even MRI pun tak boleh nak tangkap because MRI kalau ambil dia cuma ambil X-ray of your brain, dia tunjukkan dia punya pattern, frequency wave, color, heat wave, all of those things. Tapi dia tak betul-betul cakap that mana area yang sebenarnya perlukan ada kemampuan ataupun kelebihan. So the score, yes, sometimes selepas 3 bulan kita buat, dia akan berubah. Either macam tadi saya cakap, kalau dia dapat lebih intervention, all of those kind of things, and more exposure, support, the brain tak in anxiety mode kan, tak anxious, cukup tidur, kan, cukup tidur tu pun nanti ADHD punya simptom semua makin teruk. So all of that takes into consideration. Hari tu datang, dia punya mood macam mana, dia punya kesihatan dia macam mana, dia punya willingness untuk cooperate macam mana, kan. Kadang-kadang budak-budak tahu-tahu datang depan kita dia ODD, opposite defiance disorder. Kadang dia kata tak pernah pula dia macam tu. Selalunya dia tak pun hari ni tak nak. I cakap it's okay because it's new environment. So sebab tu sebelum buat testing, selalunya saya akan cakap dengan parents macam seminggu sebelum buat testing, especially yang mana ASD kan. So we anticipate, kita kasih dia, kita dalam seminggu tu kita akan cakap dengan dia, okay nanti pada hari ini abang akan pergi jumpa dengan doktor, kasih tahu nama doktor siapa dekat hospital. Kalau boleh pun you boleh gunakan sebagai social story untuk ceritakan dia. Jadi dia punya anxious sangat. And he knows what to expect. Pasal kita tahu kan ASD, they need to know what to expect. They need to know what's going to happen next. Kan? Is the cloud awan tu nak turun ke tidak? Dunia nak kiamat ke tidak? They are anxious. So those
semua nak kena take into consideration. It's not just scoring and take numbers and then write report. It's not it. It's more than that. So kadang-kadang bila I tengok student macam gitu, certain kind of situation, so like I said, I tak boleh nak buat semua. Kita tak akan buat semua, I tak akan paksa, I tak akan macam just cakap okay, that's it, stop. The end of it. Kan? Okay. So we try again, tak apa. So seminggu sebelum tu ibu ayah yang mana anak-anak nak bawa pergi doktor ke, nak pergi check up dentist ke, nak pergi tu, buat social story. Cakap pasal IQ test. What is IQ? Oh, doktor nak tengok. Kadang-kadang dia akan fikir, oh test buat apa? Nak cocok otak ke? Macam my daughter ingat nak scan ke? Explain to the child, tak, IQ test ni cuma nanti doktor akan tanya soalan. Nanti dia tanya, mungkin kalau ada budak yang high functioning ataupun dia nanti tanya, soalan apa? Kan? So you explain. So dia tak berapa anxious and he's prepared. He's well prepared for that day. Bila dia dah bersedia minda. Kita bukan sediakan dia punya physical kan, kita sediakan minda dia that this is what's gonna happen 1 week from now. Seminggu kemudian, seminggu akan datang, this is apa yang kita nak pergi mana, itu semua kita nak kena tahu. So from there, hopefully dia anak tu dia boleh cooperate, dia boleh buat dengan, dia boleh fokus, at least pun 3 minutes tu, at least lah boleh lah dalam 3-5 minit boleh fokus, then still okay lagi. So we continue to do that. Barulah IQ test tu boleh buat dengan sempurna. Testing scoring pun okay, but again scoring bukan data changes ya, because so basically mentally memang dia tak cukup lah, kognitif dia memang tak cukup. That's what it means. But then again, you tak boleh nak tengok dengan number sahaja. Mungkin dia dapat 10, mungkin ada antara satu testing tu dia dapat 100. Tu satu pun tak make a difference ke? Betul. Kan? 100 pun lebih bagus daripada tak ada langsung terus tak ada. Kan? So walau macam mana pun mesti ada certain area yang anak tu ada kebolehan dan kemampuan. And also depends on the age ya. Kalau macam bawah 70, kalau anak umur dah 14, 15 tahun, 12 tahun, 13 tahun, tu dah memang considered ID lah. Itulah pasal kita dah 14 tahun, otak dia dah betul-betul because otak ni macam sponge kan. So bila lama kita tak pakai, dia kering. Bila dia tak kering, sponge tu kalau lama-lama kering macam mana kan? You nak kena isi air. You isi air pun pelan-pelan barulah dia akan berkembang. Itu pun kalau dia tak rapat lah kan. So kalau anak tu dah 12 tahun ke atas, dia buat IQ test atau tapi dia punya IQ test below 70, most itu memanglah dah considered intellectual disability pasal umur dia. Kita ambil umur dia, faktor umur dia, dan kemudian kita tengok that sama ada budak ni pernah ke tidak ada intervention ke tidak, terapi selama ni, all those things. Kalau memang tak ada terapi, memang tak ada exposure, memang tak ada activity, all of those things, yang mana high IQ 100 ke 130 pun boleh turun ke 70. Okay. Sebetul, tak payah macam like dah tinggi tak semestinya akan kekal, ataupun kalau rendah you feel like macam you cakap lah, lost hope. Ya, Kadang-kadang kalau tinggi false hope pun boleh jadi juga. Betul. Jadi senang hati anak saya pandai, tak apa. Kan, so kalau macam kenapa bila anak tu cerdas itu ni, tapi bila dia tak cukup, cuba buat test kan. Kalau anak tu dia tak cukup tidur, satu minggu tu dia tak tidur. Dia tidur malam cuma 1 jam saja. Ataupun ada anak yang sampai tak tidur berhari-hari. Kan kesian mak bapak kan. Ibu pun terjejas, selalunya ibulah kan. Pun terjejas tak cukup tidur. You cuba tengok dalam 2-3 hari itu, kalau dia tak cukup tidur, lepas tu makanan pun terganggu, pasal ialah bila dah tak cukup tidur tu, dia punya selera pun lari kan, dah tak ada selera. Tengok macam mana dia punya mental dia, macam mana. Jalan dia macam mana, muka dia macam mana, cakap dia macam mana, dia punya mood macam mana, dia punya tempo macam mana. It affects, because it affects the brain, pasal dia tak cukup tidur. Dia tak ada tidur. Bila dia tak tidur malam,
otak tu dia tak keluarkan neurotransmitters, ya, sel yang sepatutnya dia keluarkan pukul 10 malam ke atas. Pasal budak tak tidur. So di situ lama-lama pun dia punya kecerdasan dia tu akan terjejas. Kita pun sama, kalau kita tak cukup tidur 2-3 hari, tengok jadi apa. Anak kunci ni tak ingat lah letak, tadi kan letak sini padahal letak tempat lain. Tapi masa muda-muda dulu boleh tak tidur malam nak study last minute. Sekarang tak tidur lambat pukul 2, the next day dah gone. Dah tak boleh function dah. Ya, tak boleh, pukul 10 je dah kat atas katil. So nampak respon daripada komen-komen ramai yang nampak macam sekarang faham yang IQ test ni bukan hanya nak nampakkan tahap kepandaian, bukan itu saja. Sebab selama ni kita ingat IQ test dapat skor, okey, yang just this bell curve. Oh, lagi satu soalan Dr. Suri. Kalau kita tengok IQ test score bell curve ni, adakah untuk community autistik sama juga? Kalau Abraham tu dia sama juga. Sama, memang sama. Dia pasal dia punya test is quite standardized. So maksudnya IQ those with autism ada yang tinggi, ada yang rendah, sama je taburan dia macam typical people. Okay. Sama, tak ada bezanya. Sama. Okay. Cuma of course macam ada yang budak yang so called normal kan, yang tak ada apa-apa masalah pembelajaran ataupun ASD yang normal. Ada yang dia punya information test tu kat verbal comprehension dia tu low sangat. Cuma 83, 84 saja. Kan? Tapi lain semua okey. So dari situ takkanlah kita nak cakap budak ni dia low intelligence ataupun dia itu. Pasal again macam saya cakap, mungkin dia tak tahu soalan-soalan tu pasal dia apa yang dia belajar cuma dekat sekolah saja, buku saja. Tapi lain punya information semua dia tak tahu. Kan? Tak ada exposure. So learning disability pun. Ya. So ada yang sebenarnya yang tak ada disability pun dia punya IQ tu kan 80 lebih, usually pun dalam paling rendah pun mungkin 80 student satu tu 88 mungkin, tapi dia normal lah, memang average kan. Dia tak ada apa-apa ADHD, tak ada apa semua, cuma dia punya certain dia punya score pun ni untuk semua orang. Dia punya score ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang tengah, ada yang tu. So pasal dia punya test semua different test kan, untuk different ujian bahagian-bahagian kognitif kita. So it's ada yang itu budak normal pun ada yang low IQ juga, tak semestinya tu dia bodoh lah ataupun dia tak pintar ataupun mungkin dia tak cerdas saja hari tu kan. Ataupun dia penat, dia tak malas nak berfikir pasal IQ test ni banyak kena guna mental effort. Sebab ada yang ini kata salah faham lah daripada masyarakat yang ada kata bila kata ada budak autistik, budak itu mesti bijak. Ada pula mesti budak ni rendah IQ. Dia macam sebenarnya sama je kan dia punya. Stereotyping, itu semua stereotyping. Yes. Kan macam orang kata budak anak saya cerita sikit lah, masa saya baru pindah sini Malaysia kan, anak budak sekolah tu ada parents tu, saudara tu, dia cakap anak saya dapat nombor 1 tahun ni kat sekolah ni, dapat nombor 1. So saya ni pun macam lah, nombor 1. Okay, saya tahulah memang nombor 1 memang bagus, tetapi saya cakap, so apa maksudnya nombor 1? Dia kata nombor 1 lah, pandai, the best, champion dalam satu sekolah, dia dapat nombor 1. Okay, alhamdulillah. But does that mean mungkinkah dia ada high IQ? Mungkin. Mungkinkah dia tak ada high IQ? Mungkin. Because dia cuma pandai belajar. Dia jawab soalan. Dia tahu jawab soalan. Dia boleh ingat soalan, dia boleh ingat jawapan. Kan? Itu sebab dia boleh skor tinggi waktu peperiksaan. Tapi kalau IQ ni bukan macam tu. You tak boleh nak hafal, you tak boleh nak ada praktis sebelum exam. You tak kan, kalau macam sini kan mock exam kan. Exam aja ada mock exam. Wah, buat latihan. Hari-hari kena drill sampailah masuk otak.
So IQ test tak ada macam tu. You tak boleh nak bersiap sedia, you tak boleh prepare, you tak boleh belajar. Tak So, boleh lah kalau macam kata saya nak hantar anak saya pergi IQ test bulan depan. So dalam masa sebulan ni practice lah online IQ test tu. To increase the score. boleh cuba. It's actually even kalau tak nak buat IQ test pun boleh practice. Just Tapi untuk yelah kita baseline. otak punya aktiviti lah daripada main game-game yang bukan-bukan yang tak bermanfaat, lebih baik practice on IQ test. Pasal dia betul-betul bila IQ test tu, I tak adalah dia punya contoh macam mana IQ test punya ujian. Tak teringat pula nak tunjukkan. So you kena betul-betul tengok dia punya test, you nak kena fikir dalam otak ni, you nak kena kira macam you pernah tengok video movie yang komputer kan, semua pakai otak. Dia pakai otak aja dah boleh apa tu mulakan api. Kan macam tu kan. So this is all cognitive. So memang boleh practice IQ test tu yang mana online tu, tapi just untuk apa tu macam brain exercise lah. Brain exercise saja. But not really itu. Tapi kalau hari-hari you buat and you figure out kan, you figure out betul-betul macam mana dia boleh dapat question, dia boleh dapat jawapan ni kan. Macam mana nak dapat jawapan ni kalau dia betul-betul hari-hari dia practice dan dia fikir, because bukan fikir macam mana dapat jawapan, fikir macam mana dia punya jalan dia tu sampai boleh dapat jawapan. So hari-hari kalau dia practice, lama-lama dia punya otak dah boleh berfikir. How to improve lah dekat situ, strength dia kan. Dah boleh dah. So even for me pun, untuk saya pun kadang-kadang saya main juga, IQ test, just suka-suka sajalah, just to apa tu keep my brain active kan, untuk exercise. Sama kalau ada macam phone saya, game saya cuma game yang pun semua mental punya games. So kalau anak-anak ada yang suka main phone ataupun komputer, game-game tu kasihkan game-game yang boleh membantulah, bukan tak boleh gunakan 100%, okay? Tapi just as a support. Sama jangan tak boleh gunakan macam terlalu lama lah. Kan ada budak-budak sampai seharian depan phone, depan komputer. Tak boleh lah. Kan mungkin dalam 30 minit. Mungkin kalau anak tu cuba pun mungkin dalam 10 minit pun mungkin dia dah tak nak buat. Pasal gunakan banyak mental effort. Memang betul-betul nak fokus, nak attention, nak kena fikir, nak kena rotate benda-benda tu semua dalam kepala kita, without even touching it. How are you going to visualize that, to get the answer, macam mana? Ni kira soalan terakhir. IQ test valid untuk berapa tahun? Result dia ya. Usually macam best 2 tahun lah. Kalau tak ada apa-apa severity, kan, 2 tahun boleh ataupun setahun sekali boleh. Tapi again, apa perlunya nak buatkan IQ test setiap tahun, setiap 6 months? Kan, be practical. Perlu tak? Kalau dulu dah buat, kenapa nak buat setahun kemudian? Is it just pasal you nak tengok anak you punya progress macam mana itu ini semua? Boleh. Kalau mampu boleh, silakan. Apa salahnya? Kan? Make sure you get that report. You gunakan report tu, jangan simpan sahaja. Kan? Itu saja, all that part. So kalau tak nak buat pun boleh, tapi mostly about 2 years lah. 2 years. Sama macam selalunya right before sebelum ambil exam kan, untuk nak dapat accommodation itu ni semua. Tapi usually kalau untuk nak dapatkan, dia dah buat IQ test pertama. Kalau nak untuk dapatkan IQ test kedua, semata-mata untuk macam dapat exam punya special exam arrangements untuk accommodation tu ni semua, tak perlu nak buat the whole test kadang-kadang. You only want to area sahaja. Sama tengok purpose lah, tujuan ibu apa you nak buat ni. Is it do exam or is it because you nak hantar balik lagi dekat tempat intervention pasal umur pun dah dah meningkat, all of those things. So every 2 years boleh lah. Every 2 years atau nak buat exam tu 6 bulan sebelum nak buat exam. Boleh IQ test. Tapi sebelum IQ test, kalau untuk nak buat IQ test untuk special exam punya peperiksaan punya accommodation, sebelum tu tanya dulu dekat sekolah, tanya dulu dengan pegawai-pegawai lah pendidikan kan,
mana boleh diterima ke tak boleh terima. Kalau dah terima, akan mengendalikan ke tidak? Kita tanya awal-awal dulu. Awal-awal dulu, jangan dah buat dah bayar ribu-ribu, lepas tu paper just letak dekat tempat itu saja kan. Tanya dulu. Sebelum commit, tanya dulu. Boleh ke tidak? Kalau dia kata boleh, memang boleh. So pastikan. Okey, kalau macam peperiksaan, boleh ke tidak dapat accommodation ni? Pasal sekarang apa tu test yang pertama tu dulu 2 tahun yang dulu cakap boleh dapatkan ni. Tapi sekolah dengan pendidik Ministry of Education kan boleh honor ke tidak? Boleh tak? Akan ke tidak? Bukan cakap boleh ke tak boleh. Kan? Boleh dengan tak boleh semua orang pun boleh cakap, tapi nak ke tak nak? Boleh kan? Itu sahaja. So, baik bincang dulu dan tahu apa kan. Hanya pastikan dulu, confirm betul-betul, barulah okey buat. Okey. Okey Dr. Suri, kita nak berkenalan sikit dengan Dr. Suri. Maksudnya macam boleh tak Dr. Suri cerita tentang Hearts to Mind, terutama kepada mereka yang berada di Johor Bahru. Okay, Hearts to cerita ya. Okay. I mean like what kind of services kan? Okay. Sebenarnya 9 tahun yang dulu waktu saya baru pindah sini, saya tak kenal siapa-siapa lah kan, saya tak kenal orang, saya tak kenal, tak ada kawan, tak ada keluarga, apa itu dia kata, saya seorang saja. Okay, saya tak ada kenal siapa-siapa. So 9 years ago, dan kemudian jiran sebelah tu dia cakap, your English very good, dia kata. So dia nak suruh, dia tengok anak-anak saya semua cakap bahasa Inggeris, saya pun cakap cari. Lepas tu dia pun macam heran kan. So dia minta saya tuition anak dia. Anak dia dengan dia punya kakak dia punya anak. 4 orang RM100 1 bulan. Okay? 4 anak-anak 1 bulan RM100. Okay, saya buat. Tak apa, saya cakap tak apa, saya buat. Okay, saya ajar English tuition sahaja di rumah lah kan, saya tak tahu. Kemudian bila saya dah start mengajar tu, daripada 4 orang, kemudian dia kasih tahu kawan-kawan dia lain, dan 2-3 datang, nak hantar. Itu ni semua. Dari situ saya tengok ada few dan murid-murid saya ni ada masalah pembelajaran. Pasal kita dah in this field, kita tahu kan. So saya cakap, budak ni macam ada masalah pembelajaran, yang ini macam ada itu. So saya cuba start tanya orang, jumpa orang, tanya parents itu ni. Barulah saya dapat tahu, dekat Malaysia ni pun sebenarnya banyak masalah macam ni. Yang lebih mengharukan tu dia punya resources tu sangat-sangat kurang. Dia punya pakar tu pakar yang betul-betul kan kelayakan, ada pengalaman pun memang kurang. Because kalau tengok universiti sini semua dia punya, tak boleh salahkan lah pasal dia punya field pun kurang kan, yang ditawarkan di universiti kurang. So dari situ saya dapat tahu, okay, so saya tolong, saya buat just kecil-kecil sajalah, tolong-tolong pergi, ada keluarga ni, dia cakap okay minta tolonglah kan, jaga anak dia buat itu. So, okay, saya pergi, anak dia 2 orang dengan dia punya saudara dia punya anak. Pun ada juga yang satu dyslexia, yang satu ada slow learner, yang lagi satu okey, lagi satu. So 4 budak ni lain keluarga, lain-lain masalah kan. Tapi saya datang juga, pergi juga rumah dia, mengajar juga. Itu pun kan dari situ lagi banyak kenal, banyak dapat tahu, dengar masalah parents tak mengadu, cakap gini-gini. Terus saya cakap okey tak apa, saya buat sendiri. So saya buat itu jam tak ada office, tak ada apa, sendiri dengan kotak, bawa beg macam orang nak naik pergi airport sana sinilah. Kemudian saya itu jam saya cakap namanya is Child and Community Family Services. Okay, saya buat itu ini semua. So dari situ lama-lama saya pergi luar, pergi tolong parents, kasih classes ini, kasih classes itu. Mostly saya sewa office dekat My Library Sutra, Tanah Sutra, all those place. Really lah, betul-betul punya macam bersungguh-sungguh ni nak buat itu ni semua. And then pun saya rasa tak cukup. Memang tak cukup.
kaki tangan tak cukup, tempat tak cukup, resources tak cukup, semua tak cukup, duit tak cukup. You know. Semua. So saya cakap tak boleh nak buka office itu ini. So tak apa, bergerak sendiri. So saya dan anak-anak saya lah selalunya kita sebulan sekali kita akan pergi what we call a family community involvement project. Kan kita akan pergi ke kampung-kampung, tak ada tujuan, just drive saja, nampak sign, kampung orang asli, kampung Mawar. Okey, masuk. Masuk. Dari situ kita kita interact dengan orang-orang kampung, kita berbuat, kita tengok banyak budak-budak, ada kita buat aktiviti untuk budak-budak kampung. Anak saya semua involve lah, itu je anak-anak saya semua kecil-kecil kan. So good for them lah kan. Kita buat arts, kita buat reading program, semua sendiri, bergerak sendiri. Dan kemudian saya dapat ditawarkan jadi lecturer dekat College of Allied Educators dekat Johor. Okay. Itu saya ambil. Dari situ lagilah ramai saya dapat jumpa student, parents. Saya cakap, wah banyaknya, betul memang ramai kesiannya. So saya cakap tak ada tempat, ni semua. Itulah lama-lama berkembang pun taklah berkembang macam macam betul-betul ada center besar-besar, tidaklah, tapi alhamdulillah sekarang saya dapatlah juga satu, walaupun office kecil, saya lah sendiri kan. Ada few partners yang saya collaborate. Saya rasa you pun tahu kan, dapat PI semua, dia memang best lah kan. Try to partner up, kita akan discuss, kita akan brainstorm all of these things. So daripada English tuition sekarang tak ada mengajar English lagi dah. Ada tapi tak tak serius lah, just tolong-tolong sahaja, all that part. So daripada situ saya tarik anak beranak semua, kemudian saya dapat College of Allied Educators. Dari situ saya dapat tahu lagi, dan kemudian ada satu daripada student saya, dia punya suami dia lah minta tolong untuk saya set up satu sekolah untuk di Johor ni, sekolah anak-anak yang daripada children's home lah, daripada rumah kebajikan masyarakat kanak-kanak. Nama sekolah tu Rotary Community Academy. Dah 3 ke 4 tahun, tapi saya yang diminta bantuan lah, jadi saya tolong, saya yang set upkan, saya yang buat curriculum and instruction, saya yang train guru-guru semua selama 2 tahun. Counselling budak-budak, pasal ni budak-budak banyak masalah, bukan saja learning disability, tapi masalah emosi, sosial, pasal lah anak-anak ni kena tinggal kan dengan ibu ayah, yang mana kena dera lain, yang all these things. So banyak masalah sebenarnya. So dalam 2 tahun lah saya pegang, kira tolong sekolah tu lah, daripada tak ada apa sampai teacher semua. Sekarang sekolah tu masih lagi ada di Skudai. Dari situ terus Child and Community Family Services to Family Community Involvement Project, terus ke Hearts to Mind. Jadi sekarang Hearts to Mind lah. Dari hati ke minda. Dia ada kita list of services yang tunjuk di slide. Jadi ada kan, kalau ada sesiapa yang berminat, yang perlukan perkhidmatan Dr. Suri, boleh email ataupun hubungi Facebook Hearts to Mind. Boleh. Okay. Itu yang paling bagus lah kan. Dekat nombor telefon pun ada, kalau nak WhatsApp pun boleh kan. So insyaAllah lah, kalau perlukan perkhidmatan boleh hubungi saya. Ataupun Putri dekat Legoland, is it? Dia dekat Horizon Hill. Horizon Hill dekat dengan dekat dengan dia dekat Bukit Indah. Tak biasa, tapi macam Iskandar Puri sama. Teringat Legoland. Dekatlah dengan Legoland. Mungkin dalam 10 minit, 10-15 minit gitu. Okay. Tak besar lah. Sebenarnya tak besar. Pasal saya social entrepreneur. Saya sendiri kan. Kita tak ada investor, kita tak ada funder. So kita sendiri. So tempat tu ala kadar saja. Alhamdulillah lah, ada juga tempat kan. Tapi kami Autism Malaysia sangat berbesar hatilah dapat Dr. Suri hari ini menerangkan apa itu IQ test. Sebab kita dah cakap tadi, IQ test kita tak boleh explain dalam satu ayat. Kita perlukan sejam ni, dah hampir 2 jam pun sebenarnya. Conclusion, kesimpulan tentang IQ test tadi, bukan sesuatu yang wajib, tapi
bila ada sangat-sangat membantu, dan juga bukan sesuatu yang perlu macam dibuat bila kita rasa nak buat, ikut suka kita. Seelok-eloknya bila nak masuk sekolah, bila dah dekat tahun yang ada ujian peperiksaan kan. Itu conclusion je. And then oleh kerana kos yang tinggi apa semua, bukan sesuatu yang mestilah. Sebab kalau kita resources tu, kita punya faktor financial kan. Kalau kewangan tu terhad, tumpukan pada intervention. Tumpukan pada terapi, intervention, teruskan sokongan, all of those things. Pasal kadang-kadang kita tahulah kan, kalau dekat Malaysia ni banyak state kan, 9 state kan, ada 9 state. Ini pun ada satu informational test ni, saya akan tanya. Malaysia ada berapa state? So, ada yang tinggal di pendalaman, kan? So memang di sana tak ada perkhidmatan. Jadi susah. Jangan cakap nak buat IQ test, nak buat terapi pun susah. Kan, pasal tak ada tempat, tak ada perkhidmatan yang diadakan di kawasan sana. Yang ada pernah saya tahu kalau macam di Kuching Sarawak tu, saya terperanjat pasal selama saya selalu dekat sana, pergi sana semua, saya tak tahu yang sebenarnya ada satu kota tu, tak ingatlah bandar apa namanya, Samarahan atau apa, saya tak pastilah. Habislah geng-geng kucing saya marah saya nanti cakap salah tempat. Kena drive dalam 1 jam mungkin ke 1 jam setengah untuk nak ke Kuching sahaja. So yalah, kadang-kadang ibu ayah yang tak ada duduk pendalaman tu memang tak ada nak tempat lah untuk perkhidmatan ke itu ni. So IQ test is not practical untuk mereka. So kalau ya tak ada macam tu tak apa kan, tak apa. Tapi just focus on apa yang boleh buat dekat rumah kan. Buat kat rumah tu bukan terapi, tapi yalah support lah, home support kan. Boleh juga, ada. Bukan kata tak boleh, boleh. Bukan kata tak guna, berguna. Bukan kata tak akan ada tak akan ada improvement ataupun progress. Ada. Selagi kita tak stop, selagi kita berhenti di rumah, dorong, kasih aktiviti, buat itu, buat ini, kan? Lagi itulah masih lagi ada harapan. Kalau stop, tak adalah. Hari ini 31 Mac. Esok sudah 1 April. Jadi April adalah bulan kesedaran autisma. Jadi, kalau Dr. sudi untuk memberi sedikit ucapan untuk kami ibu bapa anak-anak autistik ni? Okey, boleh. Okeylah. Untuk anak-anak, anak-anak autism ya. Ini khusus untuk mereka lah. Okey, percaya dengan diri sendiri. You believe in yourself. Trust yourself. Okay? Remember this. You are more capable than you think you are. Okay? You're capable more than you think you are. Right? So trust yourself. Believe in yourself. You will make it there one day. InsyaAllah. Okay? Untuk ibu ayah pula. Okay, ibu ayah yang susah sikit kan? Susah. Dia yang nak menghadapi semua. So ibu ayah, okay, memang betul. Kadang-kadang ataupun mungkin sering kan ada ibu ayah yang dia rasa tu dia ni satu kegagalan terhadap anak dia. He failed his child basically kan. And then mungkin you akan rasa that you ni kesendirian. You rasa penat sangat. Penat sangat, nak give up sajalah, penat sangat kan. Pasal seharian you face challenges, macam-macam challenges. Bukan challenges daripada anak satu saja ataupun anak challenges dengan anak-anak yang lain-lain tu semua, dengan suami, dengan yang mana isteri dengan suami, dengan isteri, suami dengan isteri, all of those things. Banyak challenges dekat kerja, challenges dekat rumah. So whatever you do, apa yang kita buat tu, don't give up on your child. Never give up on your child. Ingat, okay, kalau kita tak support anak-anak kita, siapa yang nak support anak kita? Just think of that. Kan? Apa yang ibu ayah dah buat dan dah beri untuk anak-anak dia tu, percayalah itu yang terbaik. Mana ibu ayah yang tak nak terbaik untuk anak-anaknya? So jangan sekali-sekali ibu ayah rasa macam
oh, I'm not doing enough, giving enough. Ya, jangan, because as a parent we know, kan? Saya pun parents. As a parents, we know that whatever that we do, whatever that we give, whatever that we provide, Allah is always the best for our child. So don't give up. Continue doing whatever that you're doing. Continue your support. Give as much love as you can to your child, because there's nothing more than love. Ibu Ayah, you're doing great. Okay, just keep on going. Keep on From going. hearts to mind. From hearts to mind. Yeah. Yes. Yeah. And happy Autism Day. You guys rock. Terima kasih banyak-banyak Dr. Suri. Satu penjelasan yang panjang lebar, yang terang. Alhamdulillah parents pun dah semakin faham keperluan IQ test itu apa. Dan dengan ucapan yang sangat menyentuh hati, sebab ini struggle, cabaran, pencapaian apa bukan hanya untuk tahun ni, tapi sampai kita pun tak tahu hari-hari. Terima kasih banyak-banyak. Saya sangat menghargai ucapan tadi. Memang menyentuh jiwa sebab kita rasa susah tapi tak ramai orang lain dan selain daripada bapa yang acknowledge kesusahan kami. Dan betul, memang selalu rasa kami, apa yang kami buat ni cukup atau tak. Memang selalu satu soalan yang macam pemain bila malam nak tidur, have I done enough? Always, selalu. And then kadang-kadang cabaran tu kita lupa bila anak membesar, kita rasakan semua ni satu cabaran kerana anak tu autistik. Tapi ada masanya hanya kerana cabaran anak tu membesar. Kalau anak tu tipikal, akan ada cabaran tu juga. Tapi kadang-kadang ada juga sakit hati. Tapi kadang-kadang kita blinded, terlampau asyik nampak autism tu je. Sedangkan hidup ni lebih daripada tu. Anak tu bukan hanya seorang yang autistik. Tak. Dia lebih daripada autism, lebih daripada diagnosis. Kan? Dia bukan diagnosis tu je. Dia seorang insan macam kita juga. Dia pada perasaan walaupun dia tak pandai nak tunjukkan perasaan dia. Dia ada perasaan, cuma dia tak tahu nak tunjukkan sahaja. So dia pun mahu yang terbaik untuk diri dia, cuma dia tak tahu saja macam mana nak cakap. Because a lot of going on in their world. Kalaulah kita dalam dunia dia pun, mungkin kita pun tak tahulah macam mana kita nak ambil, kan, nak terima. So parents, love your child as the way they are. See the ability, not see the disability. Yeah. I am possible. InsyaAllah, yes. We are possible. I mean, yes, we are possible. Yeah. It's mind over matter. Minda nak kena kuat ya. Itulah. Nanti mungkin lepas kita akan ada session lain pula sebab yelah ni baru satu, tapi nak kita pun selalu buat session tentang stres, tentang apa, sebab stability of ibu bapa tu sendiri kan. Ya, betul. Kekuatan. Betul. So mungkin lepas ni kita akan jemput Dr. Suri untuk topik-topik lain. So banyak topik, ni baru satu topik yang sangat kecil. Boleh. InsyaAllah boleh. Besar hati saya. Terima kasih banyak-banyak Dr. Suri. Saya bagi pihak Autism Malaysia, Facebook group Autism Malaysia dan Persatuan Autism Muslim Malaysia mengucapkan tinggi-tinggi penghargaan kepada Dr. Suri yang hari ini sudi bersama kita dalam Sembang-Sembang Online episod ke-14 Ujian IQ. Kepada semua yang bersama kita pada malam ni, terima kasih banyak-banyak dan hingga bertemu kembali dalam episod yang kemudian, episod selepas ini. Okay, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam.